OTG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Walhamdulillah ya rabbal alamin. Pertama kali syukur setinggi-tinggi kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pagi ini kita telah pun selesai solat subuh secara berjemaah. Kemudian sedikit masa yang ada ini, kita teruskan lah ya, untuk kita isi apa-apa yang kita dapat ambil kebaikan dan manfaat lah ya. Mudah-mudahan sikit sebanyak daripada kuliah kita pada pagi ini ya. Dan saya kira tahun ni kali kedua saya ke sini kot. Kali pertama itu saya 93 rasanya kot. 93 saya ada main kan, kuliah subuh juga ya. Maghrib belum pernah datang lagi lah ya, subuh ya. Bagus. Dan kali pertama hari tu, surau ni, masjid ni dah datang banyak kali dah. Tapi tengah 2-3 tahun lepas lah. Tahun ni kali kedua. Dan kalau tuan-tuan masih ingat, hari tu kita berkongsi secara umum tentang kelebihan syariat Islam lah ya. Saya rasa tak silap saya lah ya. Mungkin boleh tengok balik video tu. Saya pun tak tengok balik, tak tahu. Saya rasa macam itulah ya, saya sebut tentang at-tadarruj fil ahkam. Ingat lagi ya, pasal kuliah tak banyak kan, dan beberapa kali kuliah dah PKP, masjid tutup kan. Jadi ingat lagi lah ya, saya kongsi tentang at-tadarruj fi al-ahkam, the graduality in Islamic jurisprudence. Maknanya prinsip beransur-ansur dalam pensyariatan. Dan saya berkongsi dan tuan-tuan itu tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan arak pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 atau 4 tahap dan saya telah berkongsi dengan tuan-tuan masih ingat lah ya. Saya rasa jemaah yang sama kot, kuliah subuh dulu dengan kuliah subuh pagi ni. Saya tak tahulah, subuh dulu jemaah lain, subuh ni jemaah lain. Sama juga ya. Okey, baik. Dan pagi ni saya diminta oleh tuan kita yang mulia ni untuk berkongsi tentang ilmu fiqh. Saya tak pastilah kat surau ni, saya pun tak tanya dia. Ada kelas fiqh ke tidak? Ada Syekh? Syekh, ada kelas fiqh sini ya? Ada kuliah fiqh? Ada kelas fiqh lah ya. Fiqh apa? Manhaji. Oh. Bab apa belajar? Muamalat. Oh, ibadah tak ada lah ya. Ada satu kelas tu lah ya, fiqh manhaji bab muamalat. Ha? Dah habis dah?
Ibadat dah habis dah. Okey, dah khatam lah ibadat ni. Dah habis. Dah masuk muamalah lah. Oh, bagus tu, ibadat dah habis. Habis tu saya ajar fiqh juga lah ya. Tapi tak apa, nanti kita bincang balik. Saya pun tak tanya. Cerita dia ibadat dah habis lama lah ya. Dah masuk muamalah. Bagus lah ya. Saya setengah tempat saya ajar fiqh ibadat, setengah tempat saya ajar fiqh muamalah. Berasingan lah ya. Pasal nak menghabisi satu-satu bidang tu dia banyak ya. Dia banyak banget. Ada satu surau saya dah masuk kuliah yang ke-40. Kuliah ke-40. Kitab Taharah baru masuk bab, baru habis babul wusul, bab mandi ya. Mana baru habis 4 atau 5 bab dah ya. Baik, tak apa. Jadi bila saya diminta untuk berkongsi dengan tuan-tuan tentang ilmu fiqh, saya duk faham nak kat ni tak ada mengajar fiqh lah ya, tapi biasa ada, tak apalah. Dan saya beritahu beliau, kalau nak ajar fiqh, kita kongsi tentang mukaddimah dulu lah ya. Jadi tak tahulah dia keluarkan poster edar kat tuan-tuan aku macam mana, dalam WhatsApp ke apa. Mungkin tajuk tu dia tulis mukaddimah ilmu fiqh ya. Ini biasa tuan-tuan sebagaimana ilmu-ilmu yang lain. Of course lah, bila saya nak ajar lah ilmu fiqh di mana-mana tempat, fiqh ibadat baik, fiqh muamalat baik saya mesti melalui apa yang disebut sebagai mukaddimah kepada ilmu berkenaan. Mesti Mak Saleh kata necessary, it is very necessary. Tak adalah wajib, tapi amat-amat perlulah. Ibadah balik, muamalah baik, mesti melalui mukaddimah. Kita kata mukaddimah ni macam dia punya main entrance. Kita nak masuk satu kawasan, masuk melalui main entrance. Ada pintu pagarnya, gate-nya ya, ada jaganya. Kalau ada jaga lah ya. Tengah tempat dia tak ada jaga, masuk aja. Kan? Flow dia macam tu lah ya. Walaupun kita boleh masuk, tak masuk ke main entrance pun, masuk ke pintu belakang boleh juga. Setengah tempat pintu belakang dia buka. Ataupun nak masuk panjat pagar pun masuk juga, boleh. Tapi dia punya flow macam tu. Apa-apa ilmu tuan-tuan, tuan-tuan belajar ilmu hadis umpamanya, minta tolong ustaz nak ajar surau kita ni, ajar apa ya? Hadis 40 lah ustaz, pasal hadis 40 tak belajar lagi kat surau kita ni. Kata kitab hadis 40 ni bagus. SU kata lah kat seorang ustaz tu. Tak kata tak apa, saya boleh ajar. Mari first kuliah, masuk hadis nombor 1 sekali. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Ada ke macam tu? Saya rasa tidak ada. Sekurang-kurang dia akan baca mukaddimah si pengarang. Kan? Kalau ada mukaddimah Imam Nawawi, dia bacalah. Ataupun sekurang-kurang dia akan baca mukaddimah publisher. Mesti ada mukaddimah. Tuan-tuan beli buku, ada buku yang tak ada preface, tak ada introduction, tak ada, biasa ada. Samalah dalam ilmu-ilmu yang lain, ilmu pun sama. Ustaz tu nak ajar hadis, dia mesti cerita tentang mukaddimah ilmu hadis dulu. Hadis-hadis ni apa benda? Dia mesti cerita dulu. Sekurang-kurangnya definisi. Hadis-hadis ni ialah bla 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 bla. Kemudian dia cerita pula daripada mana hadis ni, apa kategori-kategori hadis. Ada hadis yang mutawatir. Tahu mutawatir? Mana hadis yang diriwayatkan oleh orang yang ramai sampai ratusan. Mustahil hadis-hadis seumpama ini adalah hadis-hadis yang dusta. Tak mungkin. Mana boleh kalau 100 orang sebut hadis itu, walaupun dengan lafaz yang berbeza-beza tapi maknanya sama, tipu? Tak mungkin. Mustahil pada akal. Jauh sekali mustahil pada syarak. Jadi dia cerita ada hadis yang tidak mutawatir, mana yang diriwayatkan tidaklah ramai, tapi masih dalam kategori yang boleh diterima as long as dia sahih. Jadi dia akan cerita begitu, cerita begini, dia ambillah 1 atau 2 kuliah, barulah dia masuk hadis yang pertama, qala Nabi an Umar ibn Khattab, macam tu. Sama juga bila nak belajar ilmu tafsir atau mesti ajar dulu tafsir ni apa jenis-jenis tafsir. Ada tafsir bil maksud, ada tafsir dengan hadis. Tuan-tuan baca tafsir Ibnu Katsir, pernah dengar? Pernah belajar ustaz? Baguslah. One of the best tafsir in the market. Tafsir yang paling bagus dalam market, tafsir Ibnu Katsir. Kita belajar banyak tafsir.
Tapi tafsir yang kita paling suka tafsir Ibnu Katsir. Kalau saya tafsir Ibnu Katsir lah. Yang kedua baru tafsir Al-Qurtubi. Pasal tafsir Ibnu Katsir dia tafsir bil ma'sur. Dia betul-betul fokus kepada hadis Nabi SAW untuk mentafsirkan sesuatu ayat Quran. Mungkin tak samalah dengan tafsir-tafsir yang lain. Maka Allah Ta'ala bagi kelebihan. Tafsir itu mendapat tempat berbanding tafsir-tafsir yang lain. Dia lebih famous lah ya. Dan banyak dipelajari hatta di peringkat tinggi. Di Maha pun banyak tafsir Ibnu Katsir. Sama juga ilmu fiqh tuan-tuan. Sama juga. Mesti melalui apa yang kita sebut sebagai muqaddimah, introduction. Pasal apa kita nak kena belajar muqaddimah seumpama ini? Pasal apa? Supaya kita ada gambaran awal dan kepahaman umum tentang sesuatu ilmu yang kita nak belajar. Sebab tu saya sebut tadi, nak belajar hadis Nabi SAW, walaupun hanya 40 hadis je, hadis 40 Imam Nawawi tuan-tuan, 40 hadis je, apalah sangat, 40 hadis je tuan-tuan. Kalau hafal 2 hari boleh ingat, saya ingat kot. Susah saya nak hafal Ustaz, saya dah berumur. Tak susah kan. Banyak program di televisyen, peserta dia orang veteran-veteran tuan-tuan. Ada program menyanyi lirik panjang-panjang, mereka boleh hafal. Itu menunjukkan bahawa orang berusia pun boleh hafal. Siapa kata tak boleh? 40 je pun. Tapi pasal apa dia jadi hadis yang penting kepada kita untuk kita belajar? Pasal dia hadis yang disebut oleh Al-Imam Nawawi sebagai madarul Islam, the fundamental of Islam. 40 hadis ni dia merangkumi Islam keseluruhan. Kalau tak 100% cover syariah ni, mana kita boleh kata 70%, 80%. Mana kalau kita belajar hadis 40 dengan baik, kita boleh faham agama kita. Walaupun apalah ada dalam 40 hadis. Madarul Islam, mana dia hadis induk agama. Induk agama. Dia merangkumi ibadat, dia merangkumi muamalat, dia merangkumi hak ehwal zahir dan batin dan semua secara komprehensif. Makna dia prinsip-prinsip lah. Nampak? Dan begitulah juga mukaddimah dalam fiqh. Pasal apa kita nak kena belajar dulu? Sebab supaya kita ada gambaran awal dan kita ada kepahaman yang umum tentang ilmu yang kita nak belajar, ilmu fiqh tadi. Dan dia ada beberapa bab tuan-tuan. Pertama kita akan belajar, mungkin kita tak belajar hari ni. Ini baru orang kata introduction juga lah ya. Kita kata nak bagi nampak dulu. Jadi saya sebut nak belajar fiqh melalui muqaddimah supaya kita nampak gambaran awal. Dan dalam muqaddimah ni ada banyak bab tuan-tuan. Saya ajak di surau Al-Ikhwan fiqh muamalah. Dia minta tolong Nazir dia kan. Saya kata saya ni taklah menguasai. Pasal basic-basic boleh lah saya kata. Pasal saya di universiti pun saya ajar fiqh muamalah. Kalau tidak ada pensyarah saya akan gantilah. Adalah beberapa kali saya ganti. Saya takhasus fiqh ibadat, bab khilaf. Tapi kalau tak ada orang fiqh muamalah saya ganti. Kalau tak ada orang fiqh menakah pun saya ganti. Tapi bukanlah bidang saya. Tapi saya kan basic-basic saya tahulah. Saya pun ajar. Sebulan sekali tuan-tuan. Dekat 2 tahun saya menghabisi mukaddimah tentang fiqh muamalah. Setakat sebulan sekali, itu pun sejam je pun. Kalau setahun campur penting 10 kali baru 20 jam. Lama ustaz ajar mukaddimah. Dah dia banyak. Pasal nak bagi faham. Dan dalam setengah-setengah keadaan muamalah lebih penting daripada ibadat. Bidang fiqh ni tuan-tuan ada 5. Ibadat 1 bidang aja. 4 lagi muamalah. Sebab itu kalau ulama karang 10 jilid buku fiqh, ibadat hanya 1 atau 2 jilid. The rest 8 jilid lagi adalah muamalat. Dia merangkumi 4 bidang yang besar. Dia beza dengan ibadat. Dan muamalat ni kita tak ada syarat tahu semua benda. Allah nak tahu semua benda tuan-tuan. Dia ada 12 kitab yang besar. Ambil daripada Kitabul Buyuk sampai habis. Kitabul Al-Itiq lah sekali. Bab perbebasan hamba. Kalau kita fikir logik nak belajar perbebasan hamba, buat apa?
Lah ni bukan ada hamba pun. Tak apa, hamba tak ada. Tapi ilmu syariat yang ada dalam bab pembebasan hamba amat bernilai sekali untuk kita guna dalam hak hewan yang lain. Betul kan? Contoh salah satu pembebasan hamba secara automatik, bila tuan menzalimi hambanya, automatik bebas. Penting tu bila kita tahu. Seronok belajar. Ada seorang hamba tu dalam hadis Tirmizi, nama dia Zamba Abu Ruh. Dia ada hamba, dia belasah hamba dia. Pasal apa? Pasal hamba dia tu duk berpoya-poya dengan hamba perempuan dia yang satu lagi. Dia ada hamba lelaki, dia ada hamba perempuan. Jadi duk cinta dua ni, dia pun belasah kawan tu. Sebab tu hamba-hamba pun perlu dikahwinkan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa ankihul ayama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum. Kata Allah, kahwinkanlah perempuan-perempuan di bawah kamu yang tak ada suami. Anak kita boleh jadi, kan? Adik-adik kita duduk dengan kita lah. Adik kita kalau tak duduk dengan kita tak apa, dia duduk dengan bapak kita ke, duduk dengan orang lain. Tapi kalau dia duduk dengan kita, dia di bawah tanggungjawab kita, kan? Of course lah anak-anak kita. Lepas tu yang anak-anak kita nak tengok juga. Hukum kahwin ni kadang jadi wajib, kadang jadi sunnah. Kalau sunnah, anak aku ni sunnah kok kahwin, tak apalah. Tapi kalau anak kita dah sampai tahap wajib, tahu tak macam mana anak kita wajib? Kalau duduk ligak je dengan makwa dia, wajib dah tu tuan. Wajib ni senang saja. Lahu syahwah yukhafu alaihi zina. Dia ada syahwat pada wanita dan dikhawatiri dia melakukan zina. Wajib lah. Dan Allah Ta'ala kata, kahwinkanlah wanita-wanita yang tidak ada suami di bawah kamu. Lelaki pun termasuk. Kalau dah sampai wajib, jadi bapak kena bantulah. Anak saya baru belajar ustaz, umur 25 tahun 24 tahun baru grad, nak kahwin macam duit tak ada. Haji ada duit, baru pencen kan, dapat 200,000, kahwinlah anak tu. Kalau haji mati pun duit jadi anak punya juga, kan? Jangan simpan sangat, kuno. Lagi satu dah wajib, kok kita berdosa sama. Ada syahwat, ditakuti melakukan zina, wajib lah. Dan kita kena bantulah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kahwinkanlah mereka. Kan? Sahabat saya tuan-tuan baru meninggal dunia. Dalam bank ada 600,000. Planning nak buat banglo besar, tanah dah ada. Accident kemalangan lori, nak pergi jadi referee bola sepak. Petang last week. Hari Senin, hari Selasa saya jumpa dengan dia, majlis perkahwinan di Kuala Lumpur. Hari Senin, hari Ahad majlis. Hari Senin, hari Selasa tu accident. Hari Rabu baru dikebumikan. Satu hari lah duduk di hospital. Biasalah sekarang ni bila mati banyak prosedur kan, jadi lambat sikit. Ada 600,000 dalam akaun bank. Duit pencen simpan, duit sana simpan, jual tanah apa gitu gini. Dia planning nak buat rumah, macam-macam lah dia planning. Tak sempat merasa duit berkenaan. Habis tu siapa punya duit tu ni? Anak lah. Ada 5 orang, anak dia punya lah. Jadi sama juga kita guna. Balik pada yang tadi ya. Wa ankihul ayama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum. Allah Ta'ala kata, kalau wanita tidak ada suami, kahwinkan mereka. Begitu juga hamba-hamba kamu, lelaki dan wanita. Mana tuan hamba wajib mengahwinkan hamba-hamba mereka. Kalau dah sampai tahap wajib tu lah ya. Jadi bila dilihat hamba dia berpoya-poya dengan hamba seorang satu lagi, dia belasah kawan tu. Kawan tu pergilah mengadu kat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya dia, ma hamalaka ala ma sana'ta? Pasal apa kamu buat begitu pada hamba-mu? Marah. Mana boleh kita zalimi orang di bawah kita walaupun dia hamba? Tak boleh. Nabi kata, idhab fa anta hurrun. Sekarang pergilah, kamu sudah bebas. Sebab itu bila kita belajar bab intik tu, bab pembebasan hamba, salah satu pembebasan hamba secara automatik ialah bila berlaku tamsil, yakni bila tuan menzalimi hamba di bawah, dia bebas automatically. Hamba dah tak ada, tapi prinsip itu amat penting sekali. Bila kita belajar hal-hal seumpama itu, nampak? Jadi muamalat dia lebih banyak. Saya nak bagi faham macam hari ni lah tuan-tuan, orang Islam di Malaysia more than 65%, almost 70% Muslim in Malaysia, kan? Melayu tak ramai lah, Melayu 55% saja.
Itu statistik 5 tahun lepas kami pergi kursus di hotel di apa nama di KL lah ya. Kat dengan galeri istana tu. Sudah ramai. Islamic financing ataupun Islamic banking dah diasaskan sejak tahun 1983 lagi. Seawal pembinaan tabung haji dan bank Islam. Tapi hari ni market Islamic finance ataupun Islamic banking tak lebih daripada 10%. Orang Islam masih lagi duk ambil konvensional, buat loan konvensional, insurans konvensional, semua konvensional. Investment konvensional. Orang Islam majoriti, tapi konvensional masih menguasai 10% je. Tapi tak tahulah kot sekarang meningkat. Sama ya Ustaz, kalau kita buat pinjaman Islami tak Islami sama, Islami lagi mahal. Tak apa, kawan-kawan duit kita dia tak dilaburkan di tempat-tempat yang haram. Duit kita tak dijudikan, tak dilaburkan tak mana-mana kan. Pasal kita ada panel Islami yang jaga dan dia ada funding untuk Islami, dia tak campur dalam tempat judi ke apa, tak ada. Sama kita ambil insurans, banyak orang yang ambil insurans, sama ada medical, sama ada life insurance. Jangan duk ambil insurans konvensional. Duit kita nanti dia letak di tempat-tempat yang macam tu. Nak duit kita pergi dekat spot toto nak? Tak nak kan? Duit kita dijudi kan? Tapi kalau kita ambil Islamic insurance, duit kita security council yang syariah dia akan jaga, tak boleh pergi tempat-tempat macam tu. At least terjagalah sikit. Isu backdoor riba lah apalah itu bagilah ahli-ahli akademik bincangkan. Kita ambil yang Islam. Baru. Jadi nak memberi kesedaran lebih susah berbanding nak memberi ilmu. Bagi orang faham dulu. Itu pentingnya mukaddimah, nak bagi kesedaran awal. Dalam mukaddimah tak ada ilmu mana pun. Tapi kesedaran tu penting. Dan kita nak buka minda kita dalam ilmu tu. Kita nak belajar satu ilmu, persediaan hak nombor 1, minda mesti very open. Kadang-kadang belajar fake tapi minda jumud. Kan? Sebut mazhab lain sikit, tak boleh. Sebut ulama lain yang dia tak kenal sikit, dia macam bantu saya ada surau baru-baru ni panggil saya nak bagi kuliah fake. Nak bagi jeruah tetap lah ya. Panggil sekali ya, tak panggil dah. Pasal masa mukaddimah first tu rasa macam berat je ni. Kalau nak belajar hukum begini, hukum begini, hukum begini, tak panggil saya pun tak apalah, panggil ustaz lain. Tapi kalau saya belajar fiqh, because this is my field, ini bidang saya buat masters dalam fiqh, dan saya di samping menyampaikan ilmu walaupun tidak banyak dalam 1 jam tuan-tuan, apalah sangat saya dapat kongsikan dengan tuan-tuan, tak banyak. Tapi pada masa yang sama kita nak belajar, ilmu kita dapat, minda kita pun lebih terbuka. Itu cara Islam sebenarnya kan. Nabi SAW bila waktu hari raya orang menyanyi, dia tak larang kan. Dan bila Abu Bakar marah, Nabi kata da'huma, biarkan mereka. Liya'lamal yahud wan nasara anna fi dinina fusha. Biar orang Yahudi dan Nasrani tahu dalam agama kita ada keluasan. Masa waktu hari raya boleh bergembira, nak menyanyi pun menyanyilah. Tapi jangan ada bercampur lelaki perempuan pula. Setakat nak menyanyi tak apa. Walaupun pada asalnya menyanyi tu pun macam dilarang, macam tak apa, nak bagus sangat. Nampak? Macam itulah cerita dia. Jadi penting ya. Dia ada banyak bab tuan-tuan. Tapi sekurang-kurang mukaddimah fiqh ni yang perlu kita tahu ada 4 je. Dalam market ada buku yang tebal, ada buku yang nipis. Buku yang paling singkat lah, buku karangan Syekh Sulaiman Omar bin Sulaiman Al-Ashqar, At-Tarikh fil Fiqh al-Islami, The History of Islamic Jurisprudence. Itu paling basic. Tapi ada lagi buku yang tebal yang boleh kita rujuk. Tapi bahasa Arab tuan ya, itu tak ada Melayu. Saya buku Melayu saya tak pastilah. Tapi kalau Arab memang ada lah kitab-kitab seumpama itu. Bahkan kita belajar di peringkat tinggi pun, sebelum kita nak belajar ilmu fiqh, kita mesti belajar Introduction to the Islamic Fiqh ataupun Islamic Jurisprudence. Dia ada banyak bab tuan. Tapi sekurang-kurangnya 4 bab ni tuan-tuan mesti tahu. Pertama dia panggil dia panggil asma wa ma'ani al-fiqh. Nama-nama dan maksud atau takrif kepada fiqh. The names and the meanings of fiqh. Itu tuan-tuan mesti tahu.
Pasal apa ada nama-nama? Pasal fiqh ni pun ada nama-nama yang pelbagai. Kadang-kadang ia disebut sebagai fiqh only. Fiqh je, fiqh. Al-fiqh. Kadang-kadang disebut sebagai al-fiqhu asy-syafi'i. Fiqh syafi'i. Kadang-kadang al-fiqhu al-maliki. Dia macam tu ya. Itu pun nama juga tu. Tengok kulit buku tulis fiqh saja. Ni kitab fiqh ke? Kadang-kadang tulis buku al-fiqhu ala bla 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 bla. Jadi names is very important. Hatta al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala sebelum dia nak bincang dan nak tafsirkan ayat-ayat Quran setiap surah, dia memukaddimahkan dulu setiap surah dengan macam-macam. Ada asbabun nuzul, ada macam-macam. Tapi hak nombor satu dia akan huraikan nama-nama surah. Sebab kadang-kadang satu surah ada banyak nama. Tengok saja dia tafsir surah Al-Fatihah. Sebelum dia nak sebut tentang surah Al-Fatihah, tafsir ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga tu, dia sebut dulu nama-nama Al-Fatihah. Pasal apa? Pasal nama penting. Kan? Kita bayang kalau kita tak ada nama je. Nak bagi apa? Kan? Nama penting. Sebab tu lahir-lahir orang, anak kecil kena buh nama dulu. Minas sunnati fis sabiyyi yaumas sabi'i ayyusamma wa yuqtatan, kata Ibn Abbas. Dalam sunnah At-Tabrani, bila kita belajar fiqh nanti kita sampailah bab khitan ya. Dan menamakan anak. Kata dia sunnah pada hari ketujuh anak-anak bila dilahirkan, kita menamakan dia dan mengkhitankan dia. Malam tadi saya ajar fiqh di Shah Alam seksyen 21. Seksyen saya tak Shah Alam banyak seksyen saya tak pastilah ya. Saya ajar fiqh tuan. Dah saya ingat dekat 3 tahun kot. 2 tahun lebih tapi dah PKP daripada tahun lepas. Tahun lepas satu kuliah je sempat, tahun ni baru 2 kuliah, jadi tak banyak. Saya baru masuk bab khisul fitrah. Bab fitrah tadi, bab cukup misai simpan janggut. Baru bab yang keempat lah daripada kitab taharah. Jadi ada sebut bab tu jugalah, ada baca hadis. Sunnah hari ketujuh dikhitankan. Mana tadi bab khitan, bincang bab khitan, bab bersunat. Dan menamakan dia. Buh nama anak hari ketujuh. Saya anak dalam perut dah buh nama dah ustaz. Tak buh nama lagi. Itu baru kita fikir. Buh nama betul-betul hari ketujuh. Sebab itu JPN bila anak kita dilahirkan dia bagi tempoh. Boleh namakan anak dalam jangka masa berapa? 2 minggu 3 minggu. Saya tak ingat lah. Anak saya dah lama 12 tahun lahir. Lepas tu tak lahir-lahir sampai sekarang. Anak saya seorang aja. Saya dah lupa dah. Tapi dia bagi tempoh kat kita ya. Walaupun anak kita dalam perut kita dah letak nama dah. Hari ni nama anak macam-macam, lagi panjang lagi bagus. Tak payahlah banyak-banyak sangat. Sia cikgu macam saya nak tulis nama anak. Kadang tersilap tuan. Kan? Kalau Y gitu tulis H, macam-macam. Pemudah kan? Nama tak payah pelik-pelik lah. Kadang-kadang nak cari nama, beli buku, nama bukan Arab mana pun. Aduh. Tak nama simple-simple. Anak saya sebelum lahir saya dah nak taruh nama ustaz. Dah ada nama dah pun. Ya Allah lah. Anak pertama excited kan. Tak apa, simpan dulu. Hari ketujuh pergi daftar kat JPN. Pasal sunatnya hari ketujuh. Tanya pula kita hari ketujuh nak kira hari ke berapa ustaz? Hari dia lahir lah. Kalau dia lahir hari Senin tu dah kira Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Pergi JPN hari Ahad. Kalau dia buka lah. Hari Ahad tutup ustaz, pergi hari Senin. Tapi hari Ahad tu dah nama kat anak. Telefon mak kat kampung, mak anak saya nama sekian. Menamakan anak ni tak semestinya pergi JPN. Mana hari ketujuh dimasyhurkan anak berkenaan siapa nama. Nampak? Ingat ya? Anak mungkin dah tak ada lah ya, setengah-setengah kita yang dah umur lewat ni cucu. Hari ketujuh letak. Jadi nama penting. Al-Fatihah ada banyak nama. Berbelah-belah nama Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah, Surah Ad-Du'a, Surah Asy-Syafiyah, Surah apa lagi saya? Dah lupa. Ustaz pun lupa juga kan? Surah Asy-Syafiyah, Surah penyembuh. Siapa-siapa yang sakit banyak baca surah Al-Fatihah. Takkan baca sekali.
Baca banyak-banyak lah. Kan? Kata Ibnu Abbas, manibtulia fa'alaihi bil asas. Siapa-siapa yang sakit, banyaklah baca surah Al-Asas. Surah Asas, surah Al-Fatihah lah. Nama dia juga selain surah Al-Fatihah, surah Asy-Syifa, surah Asy-Syafiyah, surah Ad-Du'a. Surah apa lagi? Dia juga bernama dengan surah Al-Asas. Surah Al-Asas. Banyak-banyak baca surah Al-Asas, Al-Fatihah. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, bila dia pergi ke Mekah pada zamannya, dia sakit perut tak silap. Di samping dia berubat, dia banyak membaca Al-Fatihah. Sembuh dia kata. Oh, mujarab Al-Fatihah. Kadang-kadang kita baca surah Al-Fatihah tidak ya di tempat yang disuruh baca Al-Fatihah. Tapi hak betul-betul perlu kita baca Al-Fatihah, kita tak bacalah. Nama dia tuan-tuan. Fiqh pun sama, dia ada nama. Kadang Al-Fiqh, kadang Fiqh sekian-sekian, kadang Fiqhus Sunnah. Ini terms yang diguna fil asril hadir, in the moment, hari ni, dalam 50 years back, bukan 50 back, 50 years ke depan ni, banyak kita guna Fiqhus Sunnah. Ada setengah orang very negatif. Fiqh Sunnah tak bagus, Fiqh Sunnah ni. Kan? Tak tahu ada sentimen macam tu. Tak ada beza. Fiqh mazhab, fiqh sunnah, rebranding saja. That's why kita kata, bila fiqh, our mind must be very open. Tengok, apa beza fiqh sunnah dengan fiqh yang lain? Tak ada beza. Ada hukum, ada dalil, ada pendapat para ulama, sama dengan fiqh yang terdahulu. Cuma ini dia panggil fiqh moden lah. Dia guna istilah pun moden, fiqhus sunnah. Cuma mereka yang tak selesa tu, dalam fiqh sunnah dia rentas aliran. Dia tidak hanya memfokus kepada mazhab-mazhab tertentu. Adanya tarjih, pendapat yang kuat diketengahkan, pendapat yang lemah tidak diketengahkan. Itu saja. Kan? Kerana dalam setengah-setengah keadaan kita perlu pendapat yang kuat, dan kadang-kadang pendapat yang memudahkan diketengahkan. Itu rebranding saja. Kita di universiti memang belajar fiqhus sunnah, the science of sunnah. Fiqh lah tu, fiqh juga. Tapi kadang-kadang lagi bagus, lagi best kita belajar. Sebab itu nanti kita belajar, dipanggil era fiqh pada zaman Nabi, pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in, sampai fi asrinal hadir, sampai hari ini, in the moment. Ada banyak benda yang berubah. Hingga penjenamaan pun ada sikit perubahan. Banyak ulama-ulama hari ni karang fiqh, tapi dia guna rebranding yang baru, nama fiqhus sunnah. The same fiqh yang sama saja, cuma ada sikit sebanyak pendekatan. Tapi tak dinafikan ya orang tak suka ataupun setengah-setengah aliran tu sebab adanya rentas mazhab. Itu saja. Kena rentaslah juga sekali-sekala, terutama dalam keadaan yang mencabar ni. Dia kadang-kadang kena rentas. Macam kita lah, masa PKP tak rentas daerah, seronok tak seronok. Lagi-lagi tak boleh rentas negeri. Saya dah daripada bulan 1 tak rentas negeri, tak balik kampung tuan, rindu kat mak bapak ni. Saya telefon bila nak jumpa. Tapi next week jumpa insya-Allah. Bapak saya pergi rumah kakak saya di Perak, saya jumpa di situ. Nak balik Kelantan tak boleh lah, pasal bukan cuti sekolah. Cikgu buat kerja PTPR tau, ngajar di rumah. Nak balik bulan 12 nantilah, 11 bulan 12 cuti sekolah, baru boleh balik. Buat masa ni Sabtu Ahad boleh lah jumpa kat mana-mana. Rebranding saja tuan. Jadi jangan kita sempitkan dalam hal-hal seumpamanya. Ada setengah orang dia tak suka rentah mazhab. Sebab itu kita akan belajar nanti nasy'ah ilmin fiqh, perkembangan ilmu fiqh di tengah-tengah kurun terawal, kurun ke 500 Hijrah, 600 Hijrah, sehingga ke hatta pada 1000 Hijrah pun ada yang disebut sebagai asrul jumud wa taqlid. Dia panggil zaman kejumudan dan taklid semata-mata. Jumud semua tuan. Sehingga dulu di Masjidil Haram semayang ada 4 imam, masing-masing semayang dengan imam masing-masing. Hanafi semayang dengan orang Hanafi, Hambali semayang dengan orang Hambalinya. Sekarang ada macam tu. Jumuk hari ni dah tak ada sangat. Ada lagi lah sebahagian orang duduk bawah, kan? Mazhab Syafi'i. Padahal tak Syafi'i mana pun, tapi dia suka macam tu, kan? Pak Imam semayang dengan orang-orang. Hatta kita belajar fiqh, kita tahulah tuan-tuan, ada sebagian ulama Syafi'i pun ada memfatwakan tak boleh semayang di belakang orang Hanafi, kerana mereka bila wuduk sentuh isteri atau wanita bukan mahram
tak membatalkan wudu, sedangkan kita membatalkan wudu. Dia sarankan tak boleh sembahyang. Dia sebutlah begitu-begitu. Tak perlulah saya sebut nama, nanti kata fitnah ulama tu pula. Tapi ada fatwa-fatwa seumpama itu. Kerana fiqh dia melalui zaman gelap. Kita katalah ilmu berkembang, tapi ada kecumudan, taklid. Jumuk sungguh. Sehingga tak boleh berimam dengan mazhab yang lain. Itu dia panggil. Hari ni kita tak nak benda-benda seumpama itu, ya. Asruna al-hadir, mana ada rebranding, itu hanya perkembangan biasa. Dan itu tanda baik juga. Dr. Sukordawi tuan-tuan, dia karang tentang fiqh Ramadan. At-Taisir fi Fiqh Ramadan, one of the best book, buku fiqh lah yang saya suka lah, ya. Dia karang At-Taisir fi Fiqh Ramadan, the simplified fiqh in term of fasting, mana hukum hakam puasa. Itu fiqh sunnah. Pasal saya kata fiqh sunnah, memang dia tak kata fiqh sunnah. Kalau jelas, kalau kata fiqh sunnah, memang fiqh sunnah lah. Fiqh sunnah Syed Sabiq, fiqh sunnah Al-Azazi Tamamul Minnah, Al-Albani, ataupun fiqh sunnah Wahid Salam Bali, Bidayah Al-Mutafaqih. Itu semua fiqh sunnah yang moden. Tapi macam Qardawi, dia kata At-Taisir fi Ramadan, itu fiqh sunnah juga. Dia tak namakan fiqh sunnah, tapi konten dalam tu memang fiqh sunnah. Kalau kita kata fiqh yang rentas aliran, dan dia mengutamakan yang lebih memudahkan. Walaupun kita kata Qardawi pada asal dia cenderung pada mazhab Syafi'i, tapi at the end of the day, hujung-hujung usia saya tahun 1996 dah duduk di majlis Dr. Qardawi di Pusat Islam. Masa tu dia bincang tentang Islamic financing, Islamic finance. Kami pergi satu hari duduk dengan dia. Masa tu pun nampak dia dah tua lah, berdepan kan. Lah ni kalau berdepan saya ingat dia lagi tua kan. Masa tu pun dia dah umur 60 lebih, tahun 1996. Dia umur dah 80 lebih, dia umur 90 dah kot. Tua dah dia tu kan. Tu pun tak bunuh dia lagi negara setengah tu kan. Dia ulama besar tu. Mungkin ada benda yang kita tak setuju dengan dia, tapi jasa dia, ilmu dia, buku-buku dia walaupun nipis-nipis, tapi the best book untuk kita baca. Sebab itu kalau ada buku Qardawi yang diterjemahkan, beli tuan. Beli. Dia ulama moden. Itu fiqh. Banyak hukum hakam fiqh yang diketengahkan, fiqh-fiqh yang baru yang memudahkan. Terutama wanita lah dalam Ramadan. Wanita ni ada masalah sikit, dia ada haid, kadang-kadang dia mengandung atau dia menyusukan anak. Dia memilih fatwa-fatwa yang memudahkan. Dan dia kata, buat apa kita nak ambil fatwa yang menyusahkan jika ada fatwa yang memudahkan, dalam keadaan fatwa itu juga mempunyai sandaran, dalil-dalil dan pendapat para ulama yang bagus. Dan Nabi SAW menyatakan, dalam hal yang tidak melibatkan yang haram, dia suka ambil yang bagus. Kerana Nabi idza khuyyira baina syai'ain akhadha aisarahuma ma lam yakun isman. Kata Aisyah dalam Al-Bukhari, Al-Adabul Mufrad, bukan asal Bukhari. Nabi jika diberi dua perkara, dia akan ambil yang mudah selagi mana tidak berdosa. Jadi dalam konteks-konteks seumpama itu, kena belajar nama dia. Simple je. Tapi kena tahu jugalah ya. Kemudian belajar ta'rif fiqh tak susah lah. Saya akan petik beberapa ayat Quran. Umpama adalah surah-surah yang Allah Ta'ala sebut fiqh. Ada surah Taha, ada surah Hud, ada surah At-Taubah, dan mungkin beberapa ayat yang lain. Saya akan sebut juga hadis-hadis Nabi SAW nak menjelaskan apa makna fiqh. Itu nombor satu lah, asma'uhu wa ma'ani, nama-nama dan makna fiqh. Kemudian saya akan pergi yang kedua, masadir al-fiqh, the source of fiqh, sumber fiqh. Itu penting, lebih penting daripada ta'rif. Sumber fiqh ni ada banyak. 4 daripadanya primary, yang lain bukan primary lah, secondary lah. Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Itu primary. Quran, Sunnah of course dia panggil very primary source. So primary lah, betul dia wahyu. Mana Ijma' dan Qiyas. Kemudian ada lagi sumber-sumber yang lain yang tak berapa penting jugalah untuk kita ada sedikit idea. Ada masalah mursalah. Masalah mursalah ni umpamanya pengumpulan Al-Quran pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, itu di bawah peruntukan masalah mursalah yang ada dalam fiqh. Ada juga setengah-setengah ilmuwan dia kata bid'ah hasanah. Itu bukan bid'ah hasanah. Boleh kata bid'ah hasanah, tapi dalam fiqh kita lebih suka istilah masalah mursalah, dan digunakan oleh ulama kontemporer moden dalam fiqh. Dia masukkan pengumpulan Al-Quran dalam masalah mursalah. Sama juga meletakkan baris
dan titik dalam Al-Quran. Kerana pada masa terawal Quran ni tak ada titik, tak ada baris. Zaman Nabi tak ada, zaman sahabat tak ada, zaman tabi'in tak ada. Selepas itu dua orang diberi kepercayaan untuk meletakkan baris dan titik dalam Quran. Hebat orang Arab dulu ya, zaman Nabi, zaman sahabat. Quran ataupun Arab tu sendiri dia tak ada baris. Dia boleh tahu hanya menerusi teks saja. Baris tak ada, titik tak ada. Kita boleh baca Quran kerana ada baris dan ada titik. Betul tak? Kuat ustaz mengajar hari ni tu. Semangat tuan. Pasal dah lama tak datang kan. Lepas tu nak ngelakkan ngantuk, pasal ngantuk tuan. Saya lah, pasal malam tadi saya tak tidur. Kena kopi. Dah pukul 3, pukul 4 nak lelak. Sedar dah. Tidur ayam je 2 jam. Jadi nak hilangkan ngantuk, saya kuatkan suara sikit lah ya. Nak berhenti ni sikit, nak habiskan sikit. Kat mana tadi? Kat mana tadi Ji? Haji duduk dekat, tanya Haji. Kat mana tadi? Kopi, sebut kopi lupa terus. Sekejap kena belanja ustaz kopi ni. Perut pun dah lapar ni. Kat mana tadi? Kat mana tadi Ji? Kat mana tadi? Alamak. Sumber fiqh tadi kan? Sumber fiqh apa? Yang kata masalah mursalah tadi ya. Meletakkan baris dan titik dalam Quran tidak zaman Nabi dan sahabat selepas itu. Dua orang diberi kepercayaan. Pertama ialah Al-Imam Abul Aswad Ad-Du'ali, yang kedua ialah Al-Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Seorang letak baris, seorang letak tanda. Kita hari ni boleh baca Quran. Why? Because ada baris. Betul tak? Cuba Quran tak ada baris. Saya dulu tuan-tuan, masa belajar di universiti, peringkat bachelor, degree dululah ya, saya berlatih baca Quran tanpa baris. Berlatih baca Quran tanpa baris. Sebab buku tafsir, kita baca Quran kod tafsir itulah. Tafsir itu kan ada petikan-petikan tu, tafsir dia tak taruh baris. Yang bahagian tafsir tu. Ini Quran, tepi-tepi tu tafsir, tu tak ada. Saya baca Quran kod tepi tu lah. Nak latih membaca Quran tanpa baris. Jadi kalau tak ada baris, insya-Allah boleh baca lah. Bagi kita tahu bahasa Arab. Dan kita pun biasa baca Quran. Cuba kalau tak ada titik sekali. Susah tuan. Jadi dua orang ni letak baris dan titik. Kerana bila ramai orang ajam, yakni orang yang bukan Arab masuk Islam, mereka tak boleh nak baca Quran. Ataupun mereka baca Quran tapi tersilap dengan sebab tidak ada baris dan tidak ada titik. Jadi perlulah benda itu. Itu dipanggil di bawah pertukaran masalah mursalah. Boleh juga kita kata bid'ah hasanah. Bagi setengah orang kata bid'ah hasanah lah. Actually I don't like that term. Saya suka kata ini di bawah pertukaran masalah mursalah. Tapi dari sudut bahasa bolehlah kata bid'ah hasanah. Cuma dari sudut syarak tu macam tak apa. Tak apalah ya, masing-masing. Lagi sama juga dalam bab muamalat dan siasat. Nabi SAW pusat pentadbirannya di masjid. Hari ni pemimpin kita duduk masjid. YB, menteri, Perdana Menteri duduk masjid. Tak, mereka ada pusat pentadbiran yang berasingan. Tak sama dengan pentadbiran fi asrin nubuwah, pada zaman kenabian. Tak boleh ya. Boleh. Itu di bawah pertukaran masalah mursalah. Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib juga di bawah pertukaran masalah mursalah. Fiqh ni dia very open. Ada banyak peruntukan yang tidak ada nas secara jelas tapi dia benarkan. Hari ni nak kahwin tuan-tuan kena ambil kursus kahwin. Tak ambil, juru nikah tak nak nikahkan. Majlis agama pun tak benarkan. Allah mewajibkan benda yang Islam tak wajib. Tak wajib pun, Islam tak wajib pun. Wajib. Bila pemerintah mewajibkan kerana ada kemaslahatan tertentu. Kan? Wajib tuan. Hari ni bila masuk masjid kena scan. Kena apa lagi? My Sejahtera. Kira wajib je tu. Bawah masalah mursalah. Ada kemaslahatan yang besar. Itu kalau masuk-masuk jangan tak tag My Sejahtera. Scan. Jangan tak scan kepala kita. Scan lah. Kan? Saya pun scan juga tadi. Itu dipanggil pertukaran-pertukaran yang dia juga salah satu sumber kepada syarak. Dan adalah lagi yang lain. Syar'u ma qablana umpamanya. Ada sebagian ulama kata mandi telanjang tanpa keuzuran makruh. Ada sebagian kata harus.
dia guna syar'u man qablana. Itu dia panggil apa? Sumber-sumber yang tidak disepakati lah ya. Yang ambil sumber tu dia pakai, yang tak ambil tak apa. Tapi hak empat ni mesti Quran, sunnah, ijma', qiyas. Tak ada orang pun boleh bercakap tentang hukum melainkan dia mesti rujuk ke empat-empat. Nampak? Nanti kita akan belajar. Yang kedua, masadir al-fiqh, the source of fiqh. Ini pun nak kena faham juga. Pasal apa bila kita nyatakan suatu hukum, kita kena nyatakan berserta dengan dalil. Terutama ustaz ajar fiqh ni, kalau tak apa dalil, baik tak ajar fiqh. Dalil kena hafal. Walaupun tidak semualah, tapi satu hukum mesti disertakan dengan dalil. Ini manhaj para fuqaha. Ini metod para ulama kita. Supaya lebih jelas dan kita dapat lebih pendedahan. Seronok belajar hukum, baca sikit dalil. Kita akan lebih, sebab belajar fiqh bukan hanya nak tahu hukum ya. Kalau setakat nak tahu hukum, tak payah belajar secara detail. Belajar reka-reka je. Very basic. Tapi kerana ada banyak ilmu-ilmu yang terpendam dalam fiqh, especially kita nak ni lah ya. Dua kan masalah fiqh. Yang ketiga, kita akan belajar juga yang disebut sebagai ahamiyatul fiqh, kepentingan fiqh. Pasal apa kita nak belajar fiqh? Walaupun secara santai-santai, Masjid Surau ni banyak santai-santai. Saya yang belajar serius fiqh ni satu tempat je, di Surau AQS. That is one is very serious. That's why kat surau tu, dia bukan surau lah ya, dia pusat pengajian. Saya bagi maksimum macam universiti. Tapi kalau di masjid dan surau ni, kita saring-saring jugalah. Maybe saya bagi 40%, 50%. Tapi kalau kat situ 100%. Saya rapat lagi. Pasal itu kita very prepared. Pasal dia kurs macam kelas lah ya. Pasal saya ada buku, duduk berhadap macam kelas kat mesti. Tapi di masjid surau ni kita lebih santai-santai, tapi sampai lah ya. Kita faham kurang-kurang. Tak adalah saya bagi berat sangat, tak adalah saya bagi basic sangat. Tapi fiqh yang memadai lah untuk level kita lah ya. Mana tadi? Kepentingan fiqh. Ada banyak kepentingan fiqh. Wahid Salam Bali kata kepentingan fiqh lebih daripada 20. Tapi saya akan sebut 3 je di petang awal. Pertama, kita belajar kerana kita nak tahu sunnah Rasulullah SAW. Itu saja. Yang kedua, kerana kita nak beramal dengannya. Saya akan sebut kenapa kita nak kena tahu sunnah Nabi ni, menerusi fiqh. Banyak ilmu kita boleh tahu sunnah Nabi. Belajar tafsir boleh tahu sunnah Nabi, belajar hadis boleh tahu sunnah Nabi. Tapi betul-betul boleh tahu sunnah Nabi secara komprehensif dan universal bila belajar fiqh. Tapi kena fiqh-fiqh yang baguslah, bukan fiqh-fiqh yang sempit. Kedua, nak amal sunnah Nabi. Dan yang ketiga, nak ajar orang. Keluarga kita lah, of course. Macam Nabi dakwah first Allah Ta'ala kata wa anzir ashiratakal aqrabin. Keluarga dulu, kemudian lebih luas kawan-kawan dan seumpama. Nak tahu sunnah Nabi, nak amal sunnah Nabi, nak ajar orang. Sementara kita hari ni dalam zaman yang tak ramai orang tahu fiqh. Memang saya akan baca tuan-tuan satu hadis Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan dalam Muwatta Imam Malik, memberi peringatan kepada kita akan suatu zaman orang yang banyak bercakap tapi tak tahu fiqh. Kamu akan timbul suatu zaman. Dia kata hari ini zaman sahabat dan tabi'in, orang bercakap tak banyak, kelas pun tak banyak, tapi orang faqih, orang yang reti banyak. Akan datang suatu zaman banyak penceramah, banyak orang yang bercakap, banyak orang yang mengajar, tapi banyak tak tahu fiqh. Hukum main bedal kata. Betul. Dulu ada seorang tuan-tuan banyak mengajar di masjid di surau di Selangor dan Kuala Lumpur. Hari ini telah diharamkan. Orang hakikat itulah, saya tak sebut nama lah ya, nanti dia sama saya pula ya. Orang tu tak penting. Dia ilmu fiqh tak ada, dia pergi surau, dia hantar fiqh, hantar hukum. Perempuan semayang, lasir tak buka, tak sah semayang ya. Sujud dikata rukun yang pendek, macam-macam lah. Very confusing, amat mengelurukan. Orang tak ada keahlian bercakap tentang ilmu berkenaan. Mesti ada keahlian. Jangan, bukan semua ustaz boleh ajar fiqh ya. Sebab tu nak tengok juga latar belakang. Very important, very important. Sebab tu kita akan belajar fiqh pada zaman Rasulullah. Ada beberapa ciri-ciri. Nombor satu sekali ialah Rasulullah wal marji'ul asasi fil ahkam. Nabi adalah rujukan terpenting dalam hukum pada zamannya.
Zaman Nabi ada tuan-tuan, orang tak tanya orang lain, tanya Nabi saja. Sebab itu hampir setiap bab dalam fiqh kita akan jumpa soal jawab Nabi daripada sahabat, daripada bab air, macam-macam. Saya akan baca sebab dalam mukaddimah lah, dalam mukaddimah. Jadi source of fiqh yang ketiga, kepentingan fiqh ya. Dan yang akhir sekali ialah dipanggil atwar al-fiqh. Nash'atu ilmi fiqh, perkembangan ilmu fiqh lah ya. Saya akan sebut perkembangan ilmu fiqh pada zaman Nabi, pada perkembangan fiqh pada zaman sahabat. Fiqh zaman Nabi macam mana? Nabi ni rujukan terutama. Nabi ajar secara hands on, spontan. Nabi tak ada buat kuliah macam kita ni every day, every night, tak ada. Nabi ajar all the time, all the places. Nabi ajar sebelum solat, selepas solat. Bukan kata Nabi Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, wirid all the time, tak ada. Kadang-kadang after semayang, Nabi terus berpaling pada sahabatnya memberi tazkirah. Kerana imam ni kerja dia imam semayang aja. After semayang dia bukan imam lagi dah. Kita pun boleh pergi ke mana kita nak pergi, dia pun boleh pergi ke mana dia nak pergi, dan dia boleh buat apa yang dia suka. Kan? Kadang-kadang lepas semayang dia berwirid, kadang-kadang lepas semayang dia bagi tazkirah, macam-macam. Dia boleh very open, very free after that. Nabi pun sama. Kadang-kadang Nabi bagi ilmu sebelum semayang, membetulkan saf tu lah ya. Selepas semayang, banyak kes. Kadang-kadang Nabi bagi ilmu ketika masuk masjid, ketika berada dalam masjid. Kadang-kadang Nabi bagi ilmu ada kelas, bukan kelas lah, mana ada pengajian juga, tapi tidak macam kita lah ya, ada itu. Jadi saya akan sebut, saya akan ajar. Dan akhir sekali kita belajar tentang, dia panggil apa tadi, yang keempat tu dipanggil Nash'ah ilmin fiqh ataupun atwar al-fiqh. Mana perkembangan fiqh pada zaman Nabi macam mana, sahabat macam mana, tabi'in macam mana. Kemudian ada asrul a'immah, ada fiqh pada zaman para imam. Zaman Imam Syafi'i fiqh dia macam mana. Imam Syafi'i melalui dua era dalam career fiqh. Career fiqh, bukan career ya. Tapi dia melalui dua era. Era dia berada di Baghdad, era dia berada di Mesir. Mazhab Syafi'i pun terpecah kepada dua madrasah yang besar, Madrasah Al-Baghdadi dan Madrasah Al-Khurasani. Masing-masing bertelagah dan bercanggah dari sudut hukum. Hak ni kata A, hak ni kata B, hak ni kata C, hak ni kata D. Sebab itu kalau ada perbezaan manusia, itu perkara biasa. Imam Syafi'i kata selagi dia bernama manusia akan berlaku perbezaan. Dan dibaca ayat Quran, "Lau kana min indillah lawajadu ikhtilafan katsira." Itu dalil. Kata Imam Syafi'i, kalau bukan daripada Allah akan berlaku perselisihan yang banyak. Confirm. Jadi nak heran apa ya tak? Kemudian kita akan belajar asru al-mutaqaddimin wal mutaakhirin. Fiqh pada zaman terawal sebelum dia panggil daripada Imam Ghazali, Imam Nawawi, Al-Baghawi, macam itulah ya. Sampai ke 1000 Hijriah, 1200 macam tu Ibn Hajar dan seumpamanya. Sampailah kita akan belajar fiqh fi asrinal hadir, fiqh pada era sekarang. Apa beza dengan zaman dulu? Kita akan dedahkan sikit sebentar ya. Insya-Allah taala. Jadi ada 4 bab. Pertama, nama-nama dan ta'rif fiqh. Yang kedua, sumber kepada fiqh. Yang ketiga, apa Haji tulis tu? Yang ketiga apa? Kepentingan fiqh. Ini penting ni ya. Dan yang keempat, perkembangan ilmu fiqh. Empat ni very basic dalam introduction kepada ilmu yang kita nak belajar, insya-Allah. After that, kita akan masuk Kitabut Taharah, the book of purification. Kita akan bermula dengan babul miyah, bab air lah ya, insya-Allah taala. Dan sebenarnya saya ada nota ni saya buat dulu, macam di surah AQS dia jadikan buku. Dia jual RM10 kot, saya tak pasti, saya pun tak ambil tahu. Yang saya tahu, saya bagi dia PDF, dia edit ke macam mana, dia buat. Saya pun tak ambil untung 1 sen pun, dia buat sendiri. Jadi nanti saya bagilah nombor dia kalau entah nak bagi kat masjid ni ke macam mana. Beliin buku nota tu dengan dia. Dia semata-mata nota ya, tak ada huraian sikit pun. Very basic. Air itu bagi ber-3. Suci menyucikan, suci tidak menyucikan, air najis. Itu bab yang pertama. Bab yang kedua, bab bekal-bekal makanan. Bekal makanan yang haram, apa dia? Bekal makanan yang najis, macam mana?
Boleh tak kita guna bekas-bekas makanan yang najis? Lepas tu samakan kulit haiwan. Very very basic. Tak ada huraian, tak ada dalil. Basic-basic pun 150 muka surat. Dia merangkumi fiqh ibadah selain haji. Ada fiqh sembahyang, ada fiqh taharah, ada fiqh puasa, ada fiqh zakat. Haji je saya tak masukkan. Pasal haji dia agak teknikal. Lagi satu, saya memadai dengan 4 tu untuk saya berkongsi lah, berketawa. Haji tu tuan-tuan kena masuk kursus haji, baru dia nampak jelas. Jadi 4 tu ada. Jadi kalau nak ni bolehlah, nanti saya bagi nombor Khairuddin tu. Kalau nak lah ya. Ada sebiji dalam kereta saya kot. Sebab saya tak pakai nota tu. Saya bukan tak pakai nota tu. Saya ajar tafsir, saya rujuk buku orang. Saya pakai tafsir Syekh Ahmad Syakir. Saya ajar hadis, buku orang. Hadis 40 Nawawi tu yang bahasa Melayu ada. Saya ajar Fadilah Amal, Syekh Syahrin Jasah, Dr. Syahrin Jasah, Melayu punya lah, buku orang. Tapi saya ajar fiqh, saya ajar nota saya sendiri. Saya takkan ajar buku orang. Kerana saya nak hurai cara saya. Dan saya tak nak terikat kepada sesiapa. Jadi insya-Allah taala. Jadi kalau nak nota tu boleh. Tapi dia beri nota ya. Tapi nak faham mudah aja. Dan saya akan hurai ikut nota tu. Poin nombor 1 huraian dia. Very straight to the point. Poin nombor 2 very straight to the point. Jadi bolehlah menghabisi maybe dalam satu bab tu. Macam kitab taharah ada 12 bab. Mungkin satu bab boleh menghabisi 2 atau 3 kuliah. Tengoklah. Tapi kalau satu kuliah 40 minit, 35 minit, susahlah ya. Nampak? Tengoklah insya-Allah taala. Kalau nak diteruskan lah ya. Boleh guna nota. Dan saya akan guna nota itu. Dan saya pun ada PDF. Kalau nak bagi jemaah PDF pun boleh. Tapi kalau ada buku tu lagi bagus. RM10 je. Saya tak ambil untung pun. Saya tak ambil tahu pun. Itu AQS yang keluarkan. Dia bagi tempat saya mengajar yang lain lah. Dia bagi. Tapi masa belajar, kalau tak ada buku tu pun tak apa. Sebab kita santai-santai je. Tapi kalau ada buku boleh. Lagi bagus nak tulis nak apa kan. Tapi kalau tak ada tak apa. Saya faham tuan-tuan nak datang surau, nak bawa buku leceh. Ya tak? Sementara hari ni belajar dah berubah. Kalau zaman dulu anak murid bawa buku, tok guru tak bawa buku. Pasal dia berpegang al-ilmu fis sudur laisa fis sutur. Ilmu di dada. Jadi ilmu sudah berada di dada-dada tuan guru. Tak perlu buat buku. Saya mana nak buat buku mengajar? Walaupun saya bukan tuan guru. Kan? Tapi anak murid mesti ada buku. Pasal dia nak belajar. Dululah. Tapi sekarang dah terbalik. Ustaz yang bagi kuliah bawa kitab, kelik kitab buat main. Kan? Jemaah di hadapan ustaz tak ada kitab. Tak apalah. Kan? As long as kita boleh faham ilmu yang nak disampaikan. Tapi ada juga orang cerdik jawab kita, zaman Nabi dulu belajar tak pakai kitab pun. Betul lah tu. Tapi kalau ada kitab untuk kita rujuk di rumah atau seumpama lagi bagus. Jadi kalau you all ada buku tu, kurang-kurang you all tahulah kita belajar pada satu bab. Ini nota yang bagus lah, tapi very basic. Sebab saya ingat huraian ni tuan-tuan tak perlu ingat pun. Tuan-tuan tahu. Tengok satu bab ada dia punya nota-nota tu kan, tuan-tuan tahu, tuan faham. Cukuplah bagi saya, cukuplah ya. Insya-Allah taala. Cuma kalau nak lebih lagi, memang kita kena buat pengajian khusus betul. Bukan mengajar seumpama ini. Mana ada kelas betul, very consistent, committed, itu lain. Tapi betul bukan ada majlis suara di universiti, di pusat-pusat pengajian tu. Tapi saya akan cuba sebaik mungkinlah untuk sampai tuan-tuan secara mudah, secara ringkas, untuk tuan-tuan faham, dan kita boleh guna ilmu ni untuk kita beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lebih penting, mudah-mudahan di samping amalan yang kita lakukan, kita belajar juga tuan-tuan bekalan ibadat. Sebab itu Al-Imam Ibnu Al-Arabi rahimahullah ta'ala dalam bukunya At-Tarajum, dia kata min afdal a'malil abdi talabul ilmi. Sebaik-baik amalan seseorang hamba ialah belajar ilmu. Belajar tu dia kata sebaik-baik amalan. Belajar ni amalan. Dia bukan semata-mata belajar. Kita dah ingat amal ni mayang, puasa, belajar tu sendiri. Lepas tu Nabi katalah hadis Muslim, man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa yang berjalan kerana nak menuntut ilmu, Allah Taala akan permudah jalannya ke syurga. Berjalan nak mari belajar, Allah Taala permudah ke syurga. Itu kelebihan belajar yang paling besar. Jadi belajar pun satu ibadah yang besar tau. Dan kita tak tahu bila kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala esok-esok, amalan kita yang mana lebih diterima oleh Allah, kita tak tahu. Kan? Dan of course lah amalan yang lebih ikhlas, itu yang lebih Allah Ta'ala terima.
Kita belajar untuk apa? Itu saja. Kalau kita niat betul-betul aku belajar kerana nak tahu agama Allah, nak buat apa yang Allah Ta'ala suruh, nak tinggal apa yang Allah Ta'ala larang, kan? Hari ni tuan-tuan, kadang-kadang kita tak nampak visual yang betul tentang our religion, kan? Dan tak dinafikan sebagai aliran kadang-kadang melampau-lampau. Nak jadi abid, orang yang betul-betul ibadah kepada Allah, zikir sampai 3 juta kali, very crazy, tak menyusahkan orang, kan? Pada Nabi dah ajar benda yang very basic. Ittaqil maharim takun a'badan nas. Kamu nak jadi orang yang paling abid, hamba yang paling dekat dengan Allah. Nabi kata ittaqil maharim, jauhi perkara yang haram. Mana buat apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Muaz bin Jabal, tuan-tuan belajar hadis 40, hadis ke-20 lebih tu. Muaz bin Jabal tanya Rasulullah, apa benda yang aku nak buat untuk aku mudah masuk syurga? Nabi kata sembahyang, puasa, zakat, haji. That one is very basic. Buat tu je, kan? Jadi sebab itu kita hadis-hadis 40 dia hadis yang very prinsipal. Mana prinsip kita? Bukan kata tak boleh nak berzikir lebih-lebih seumpama itu, tapi kita kena dedahkan dulu madarul Islam, mana benda yang fundamental dalam Islam, supaya kita faham, dan supaya kita tidak kata berlebih-lebihan. Agama ni mengurangi tak boleh, dia panggil ifrat. Lebih tak boleh, dia panggil tafrid. Kita kena duduk di pertengahan. Nampak? Kurang tak boleh, lebih sangat pun tak boleh, kena pertengahan. Yang penting betul. InsyaAllah ta'ala. Jadi saya rasa dah terang lebih sangat dah. Maaf lah ya pasal first time. InsyaAllah ta'ala. Sikit sebanyak kekurangan saya mohon maaf. Mudah-mudahan dapatlah sikit sebanyak perkongsian. Dan kalau kita teruskan selepas ini, kita akan mulalah ya mukaddimah. Mungkin saya akan ambil 2 kuliah lah ya untuk menghabiskan mukaddimah ilmu fiqh. After that baru kita mulalah fiqh kita, insya-Allah taala. Aku lah qala za, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah walhamdulillah.